Okay, ni sesi terakhir insyaAllah, sesi ketujuh. Cerita pasal anti-nutrient lagi. Bagaimana anti-nutrient dapat memberi kesan adverse ataupun kesan mudarat kepada kita lah. Jadi, siapa yang berisiko tinggi lah. Siapa yang berisiko tinggi. Tapi dalam sesi kali ini saya nak cerita tentang orang yang ada sakit gastrik dengan GERD dan masalah penghadaman, lemah penghadapan, angin, kembung. Okey. Jadi pada prinsipnya orang yang ada masalah sistem penghadaman dia, usus dia, perut dia, ini sebenarnya yang sensitif dengan antinutrien, phytate, oxalate, lectin, tannin dan protease inhibitor, dan termasuk juga serat. Selulose tu serat termasuk juga serat dan prebiotik. Prebiotik yang manfaat pun bagi dia sensitif. Kacau orang ada gastrik, GERD ni masalah, dan lemah sistem penghadapan. That's why kita kena jaga perut. Kita jaga perut kita supaya sihat dan kuat, dan baru kita boleh makan macam orang biasa makan kan. Jadi kita dapat semua nutrien, barulah kita sihat dan kuat kan. Ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, angin makan, kembung makan, loya makan, berdebar, sesak nafas, macam-macam. Jadi pedih ulu hati, acid reflux kan. Itu masalah. Jadi sebenarnya orang yang ada masalah gastrik dan GERD, angin, kembung dan lemah sistem penghadapan yang ini yang bermasalah dengan antinutrien dalam makanan. Antinutrien apa pun dia bermasalah. Okey, sebab apa? Sebab dia dah banyak makanan tak boleh makan kan. Banyak makanan tak boleh makan. So, dia sensitif. Lepas tu makanan ni yang tak ada antinutrien pun dia susah nak hadam. Ini kan pula makanan yang ada antinutrien yang boleh block penyerapan nutrien lah kan. Lagi teruk lah kawan tu kan. Makanan yang paling kurang antinutrien yang kita dah belajar apa dia? Nasi kan. Nasi, buah kurma, durian. Durian bukan selalu ada, lagipun setengah orang gastrik tak boleh pula makan durian sebab lemak dia tinggi, sensitif dengan lemak pula. Masalah. Jadi orang ada gastrik, GERD dan lemah penghadapan, angin, dia bukan saja tak boleh makan antinutrien, dia tak boleh makan serat, dia tak boleh makan makanan yang tinggi lemak kan. Dia tak boleh, masalah. Even protein pun dia tak boleh nak digest, hadam. Karbohidrat kalau yang kompleks sangat, susah sangat pun teruk, mana yang teruk tu lah kan. That's why gastrik ni satu bergantung pada tahap gastrik dia dan tahap ketidakhadaman perut dia, usus dia. Jadi dia sensitif banyak mana pada makanan. Ada orang sensitif lebih banyak makanan, ada orang sakit gastrik dia tak sensitif makanan ni, dia sensitif lebih sedikit. Jadi darjah sensitivity orang ada masalah gastrik terhadap makanan-makanan, especially makanan ada antinutrien lah, bergantung pada darjah penyakit. Maknanya betapa teruknya penyakit gastrik dia lah kan, dan GERD dia dan angin dia tu, dan kelemah penghadaman dia. Lagi teruk, lagi banyaklah makanan dia sensitif. Itulah dia punya secara umum dia punya sepek. Alright. So that's why untuk merawat orang yang ada masalah gastrik, GERD dan lemah penghadapan dan angin, angin banyak dalam badan ke dalam perut, sebenarnya angin dalam badan tu datang dari perut juga kan. Jadi kita kena bagi dia makanan yang mudah dihadam atau mudah diserap terus. Tak mau hadam dah, terus serap je. Dan tak ada antinutrien. Itu apa dia? Itulah dia. Makan nasi. Nasi lah. Tak ada antinutrien. Oxalate ke apa benda semua tak ada lah. Kan? Makan nasi. Kemudian kalau yang teruk sangat kena makan bubur lah, lembut kan. Tapi air kanji beras pabal saya dah beritahu kena ambil bagi orang ada lemah penghadapan angin. Ini kena ambil untuk bantu rawat
sebab dia ada bahan phytonutrient anti radang untuk rawat dalam tu. Samping dia juga boleh diguna untuk menghasilkan tenaga. Jadi taklah semakin kurus kan orang ada gastrik ni kan, sebab dia tak boleh serap zat-zat kalori semua tak boleh serap. So orang gastrik GERD dan lemah penghadapan angin kena makan nasi lebih. Lebih sikit kan. Kalau dia tak mau badan dia semakin lagi makin susut-susut, kurus, kena makan nasi kerap. Lebih tu bergantunglah subjektif lah. Kalau lebih sangat pun trigger jugalah, sebab dia tak boleh nak masalah kan. So I kena siapa yang boleh makan nasi lembut lah, jangan keras. Kalau boleh beras parboil Kemudian bergantung kepada tahap penyakit gastrik seorang, dia boleh makan bubur. Tapi air kanji tu mesti wajib makan. Kalau orang sihat pun bagus makan juga Alright, air kanji tu kena makan untuk orang gastrik, dia cepat serap Kedua kita dah sebut tadi kan, nasi adalah makanan bahasa tumbuhan yang paling rendah kandungan antinutrien. Jadi paling sesuai untuk orang merawat ataupun untuk diet dia, untuk bagi tenaga kepada orang gastrik GERD dengan lemah penghadapan, nasi. Kalau beras perang tak sesuai. Beras perang ada serat tinggi. Serat tinggi maknanya phytate pun tinggi, oxalate pun mungkin lebih tinggi kan. Serat, dia ada serat banyak. Dia ni variety beras dia special dia ada serat. Kalau beras parboil lebih sesuai. Beras parboil memang cantik lah, beras parboil comel untuk orang gastrik, memang digalakkan sangat insya-Allah. So begitu ya. Kemudian nak makan sayur-sayur semua kena masak. Dia tak boleh makan yang raw. Dia tak boleh makan ulam-ulam orang gastrik, sebab ada antinutrien kan. Nak makan salad ke, nak makan apa yang mentah, tomato mentah ke, semua akan trigger sebab antinutrien dia tinggi jadi masalah kepada orang, kepada perut dan kepada pesakit gastrik perut. Nanti dia trigger macam-macam simptom orang ada gastrik ni macam-macam, banyak. So jangan makan sayuran mentah. Buah-buahan pun terpilih. Buah-buahan pun terpilih. Buah-buahan yang paling kurang antinutrien lah kan. Buah apa yang dia tak trigger ni, setiap individu ada yang dia lebih sensitif. Macam orang ni, orang gastrik ni boleh makan buah ni, orang gastrik ni pula boleh makan buah ni, orang gastrik yang lain pula macam-macam lah. Mungkin dia sensitif dengan antinutrien tertentu ataupun kandungan serat yang banyak dalam buah-buahan tersebut kan. Okey, itu bergantung pada diri masing-masing. Tapi saya syorkan buah yang kurang antinutrien ialah kurma. Kurma paling sesuai lah untuk orang gastrik ke, untuk menambahkan zat makanan dan juga untuk membantu rawat kan. Buah kurma memang cantik dan bagi tenaga kan, kita dah sebut tadi buah kurma bagi tenaga bagi orang berpuasa. Seorang gastrik ni sangat bagus makan kurma lah. Makanlah 3 biji sebelum sarapan kan. Sebelum sarapan sekali ke 2 kali sehari ke kan. So dah makan beras parboil, makan buah kurma kan. Jadi apa lagi untuk orang gastrik GERD sebab dia tak boleh makan makanan yang tinggi antinutrien kan. Pisang yang masak jangan pisang yang tak berapa masak. Pisang yang kurang matang kan, yang banyak kebait dia paksa masak, itu masalah lah bagi orang gastrik GERD kan. Jadi kalau kurang masak, dia punya kandungan serat lebih tinggi, kandungan oxalate dan phytate pun lebih tinggi, antinutrien pun lebih tinggi. Begitu Alright. Kemudian pisang, jenis pisang kan. Jenis pisang biasanya pisang raja comel, pisang nipah kan. Kalau nak buat bubur boleh pisang nipah, cantik. Biasanya tidak menyebabkan angin mungkin kandungan antinutrien dia kurang, serat pun kurang. So pisang mas, pisang 40 hari, ni semua pisang-pisang yang bagus untuk orang gastrik lah. Tapi jangan banyak sangat lah
agak-agak lah makan kan. Pisang yang masak betul dan yang masak secara alami, bukan yang dipaksa masak. Kalau dah tak ada, rendam dalam air garam 10 minit, lepas tu cuci dan buka kulit bawa makan. Begitu ya. Kemudian apa lagi dia boleh makan? Gula. Gula dia kena makan sebab dia tak boleh makan air tebu pun tak boleh minum. Walaupun air tebu ada gula, tapi dia ada anti nutrien, tannin tadi kan. Mungkin ada benda-benda lain lagi, anti nutrien yang lain. So sensitif bagi dia. Temikai pun sensitif kan. Payah memang payah orang gastrik nak rawat dia, nak makan pun payah, nak rawat lagi payah kan. Banyak dia tak boleh makan, so kita nak rawat macam mana? So terpaksa pergi doktor lah, makan ubat antacid tu kan, proton pump inhibitor kan. Terpaksa kan. So dan makan beras parboil, korma, gula organik tadi Gula organik saja, tak mahu gula biasa sebab ada glyphosate tinggi, racun Roundup tinggi dia orang spray dekat pokok tebu ke macam tu. So kena makan gula juga, senang diserap. Untuk energi dia, tenaga ke otak, nanti dia akan menggigil. Ada setengah tu menggigil, dia tak mau makan gula, dah lah makan kalori lain dah kurang kan. So bila dia tak larat, lemah aja, makanlah air gula kan. Untuk supaya rutin minum pagi, minum air gula. Teh tak boleh, kopi tak boleh, semua anti nutrien kan. So minum air gula organik gula perang organik saja. Madu, yes, madu bagus. Satu lagi madu, tak ada anti nutrien juga, terus diserap dalam darah kita. Tapi kita boleh makan banyak. Kan? Lebih-lebih 1 sudu kan, 2 sudu macam tu je. Kan banyak panas kan. Kalau orang kecil manis, kalau makan banyak, gula naik pula kan. Begitu. So dalam madu, makan madu. Yang keempat, orang gastrik GERD, lemah penampungan, makan madu. Madu pula dia ada enzim dan juga anti radang, antioksidan, membantu merawat keradangan dalam perut dia, dan mungkin boleh membunuh bakteria kan. Bakteria jahat lah kan. Dan juga merawat angin juga madu ni. Dia ada khasiat dia tersendiri, masya-Allah So dah berapa dah kan. Madu, gula perang organik. Kalau boleh madu yang manis lah madu yang ada tenaga. Boleh juga nak makan madu kelulut, masam sikit tak apa kan. Boleh. Boleh. Lepas pegang madu dalam, kalau madu kelulut jangan biar lama sangat, nanti dia masam, nanti dia menggigil kan. Sebab dia tak ada energi tau. So masam tu mempercepatkan tenaga dia, gula dalam darah dia cepat habis. So nanti dia hypo pula. So kalau dia nak makan madu kelulut, dia lepas katalah 20 minit lah, paling lama lah 15-20 minit. Bagilah masa 15 minit dia bertindak dalam perut, ada kesan perawatan dalam perut kan. Gitu. Lepas tu 15-20 minit makan sesuatu lah. Gitu So madu ni memang kena makan perut kosong baru dia boleh rawat dalam perut kan. So kalau sebaiknya makan madu sidir. Madu tualang pun boleh jugalah. Madu tualang dia tak masam kan. So masam sikit lah. Madu kelulut ni masam. Madu sidir terbaik untuk merawat orang gastrik. Dia kena makan 1 jam sebelum sarapan, biar dia rawat lama sikit, dia duduk dalam perut kita kan. Jadi dia rawat semua, radang ke, apa bakteria ke kan, macam-macam lah dia rawat dalam perut kita, insya-Allah. Dia seimbangkan tubuh kita insya-Allah. Bagi tenaga, yang penting bagi tenaga juga right, dan menguatkan jantung dan juga untuk otak kita. Kalau susah tidur malam kan, untuk orang gastrik GERD ni kadang dia susah tidur, ada insomnia kan, ada anxiety panic attack ke, sesak nafas. Makan madu sebelum sarapan sekali dan sebelum tidur. Sebelum tidur tu, mana makan awal nasi, jadi sebelum tidur ambil 1 sudu madu. Jangan makan apa-apa dah kan, biar dia cepat serap. Jadi dia memudahkan kita tidur lena, insya-Allah. Saya syorkan madu sidir lah, madu tualang pun boleh Okey. Madu-madu lain pun boleh, asalkan madu yang asli, madu akasia ke, madu daripada Uzbekistan ke, Ukraine ke, madu
Apa lagi? Madu Australia ke New Zealand ke, madu yang asli, semua yang asli semualah, kan? Boleh guna. Tapi yang saya show terbaik madu sidir lah, insya-Allah. Okey. Kami pun ada juga, tapi madu sidir Himalaya. Kalau nak boleh komen atau kontak kami lah, insya-Allah. Kemudian ni antara makanan-makanan tadi. Apa lagi ya yang boleh dimakan untuk orang gastric GERD ni? Sup protein. Sup protein Sup protein dia kena makan. Untuk sup protein sebab asid amino daripada protein ikan ke lamb saya selalu sebut lamb sebab dia semudah hazam ayam kampung atau ketam ikan seafood kita masak dalam paling kurang lah 40 minit, cantik 50 sejam kan, api sederhana supaya asid amino dia keluar dalam kuah dia jadi sup. Asid amino dengan peptide tu kita boleh serap terus orang gastrik, dan dia boleh rawat keradangan. Itu cepat perkembangan progres dia merawat orang gastrik GERD cepat, insya-Allah. So kena makan protein, jangan karbo tadi semua karbo semua kan, ni semua protein pula, kena makan protein. Tapi sup dia buat sup sup protein makan. Dan nak banyak lagi asid amino daripada protein keluar masuk dalam kuah, kita boleh cuka apple ke, cuka nipah sikit kan, cuka apple black yang organik tu, bola satu sudu teh ke kan, bukan nak bagi masam, nak bagi asid amino tu keluar begitu, melarutkan asid amino, melarutkan protein jadi asid amino, bebaskan asid amino dengan peptides kan. So limau kasturi pun boleh kan, kau nak lemon pun boleh, tak masalah, benda yang masam lah. Tapi yang terbaik cuka, sebab dia acetic acid, dia boleh larutkan protein lebih cepat daripada citric acid gitu. Alright, so sup sup protein. Kemudian saya ada cerita sup protein macam mana cara buat dalam satu video, boleh rujuk kat situ. Lepas tu santan kena makan sikit dan lemak lain semua tak makan, nanti tak ada tenaga. Lemak diperlukan untuk apa? Membantu penyerapan zat-zat makanan lebih efisien, especially fat soluble ataupun vitamin larut lemak, nutrien larut lemak, dan juga termasuk dengan mineral. Nak menyerap mineral lebih baik kita kena makan lemak yang sihat lah, santan, butter kan, butter West Gold lah, saya syukur West Gold, Kerrygold, Avonmore kan, Lurpak, Arla, semua ni okey So kena makan sikit. Bulan bersama nasi atau bubur kita bubur sikit lah, bubur setengah sudu teh ke atau satu sudu teh tak apa, itu tidak trigger sikit tu tak apa, dia akan merawat dan membantu dan menguatkan nanti sikit-sikit. Jangan tak makan langsung. Dan masakan bersantan kan, masaklah tak boleh hari pun, seminggu 2-3 kali pun cukup, tapi yang penting santan sikit-sikit makan. Itu ada kesan, walaupun orang gastrik ni sensitif dengan lemak, so kena ambil sikit. Santan dia ada lauric acid kan, asid lemak rantai sederhana, jadi dia cepat diserap tak perlu dihadam dengan teruk kan, gitu terus diserap dalam darah So kalau trigger, makan sikit lama-lama kan, boleh makan banyak. Tu baik. Banyak patient gastrik saya GERD akhirnya baik macam tu dengan makan santan. Tapi sikit-sikit, jangan makan banyak. Makan banyak kan sakit sangat kan, menggelupur pula kan. Kan sebab dia lemak lah, macam mana pun dia lemak kan, dia akan trigger jugalah bagi orang gastrik. Tapi makan sikit jadi ubat. Itu konsep orang tua kan, makan sikit-sikit tak apa jadi ubat. Kalau makan lebih jadi penyakit, makan sikit-sikit, benda yang baik lah gitu. So makan sikit. Alright, begitu. Itu konsep nak merawat orang gastrik dan GERD ni Lepas tu garam pun kita perlu mineral kan, makan. Jadi dah ada gula organik, garam Bukit Pink Himalaya, atau garam laut yang bersih, yang cantik, hygiene, yang ada certified organik, semua okey. Celtic sea salt, Portugal ataupun garam buluh ke garam apalah yang alami, yang ada elektrolit yang kaya, macam-macam jenis mineral. Yang tu.
kan, makan. Guna tu untuk masakan. Dan makan secubit sebelum makan untuk memperbaiki asid jus gastrik supaya kuat perut kita kuat, boleh digest protein food untuk menyerap nutrien, vitamin B12 kan, semua perlukan asid kan. Gitu jadi ini. Lepas tu air berelektrolit, bermineral minum. Ya. Okey, kalau nak minum, nak bagi ni tenaga sikit, bagi air gula perang organik tadilah. Buh sikit 2-3 sudu teh kan. Alright. Begitu. So cara jadi orang yang sensitif dengan antinutrien ni adalah orang gastrik. Orang gastrik sebenarnya sensitif sangat dengan orang yang banyak angin, senang kembung. Dia sensitif dengan banyak makanan. Sebab makanan berasas tumbuhan ni ada antinutrien. Gitu InsyaAllah. Jadi semoga manfaat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.